Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, harap kita masih lagi segar, tak ada masalah, steady untuk mengikuti taklimat seterusnya, okey, yang akan disampaikan. Jadi hari ini tajuk kita memang tajuk yang ada Puan Hani rasa ada yang pernah dengar dan ada yang tak pernah dengar mengenai SKPMG2. Okey, nama dia begitu. Nama dia pun, short form dia pun dah panjang lah, SKPMG2. Jadi hari ini adalah masa untuk kita berkenalan dengan SKPMG2. Tapi sebelum itu, kita panas-panaskan kita punya taklimat dengan tayangan video. Ada satu video yang sangat bagi Puan Hani, Puan Hani sukalah video ni sebenarnya, sangat disukai video ini. Jadi marilah kita sama-sama saksikan video ini. Alright, sebelum kita pergi lebih lanjut, Puan Hani nak supaya nanti bila sampai ke sekolah, seboleh-bolehnya gunalah bahasa yang sangat-sangat sopan dengan murid. Okay, kalau boleh elakkanlah guna perkataan awak-awak, kamu-kamu. Okay, panggillah panggilan kita punya murid-murid kita dengan murid-murid ataupun anak-anak. Kita guna panggilan yang sangat orang kata lembut dan juga panggilan yang seolah-olah memanggil dengan cara yang sangat-sangat enak untuk didengar. Okey, tadi sebenarnya tayangan video tadi menunjukkan bahawa untuk menjadi seorang yang berkualiti, seorang yang hebat, tidak memerlukan belanja yang mahal. Okey, dia hanya menggunakan kedua belah tangan sahaja yang telah dikurniakan oleh Allah, Tuhan kepada dia, pada kita,
dengan menggunakan hanya kedua belah tangan sahaja, dia telah boleh menghasilkan sesuatu yang berkualiti, yang sangat-sangat kreatif. Okey, begitu mahalnya kualiti. Jadi hari ini sebenarnya Puan Hani nak bercakap mengenai kualiti. Okey, kualiti siapa? Kualiti guru. Okey, sebab kita memang semua akan menjadi guru, tak boleh larilah daripada itu. Okey, jadi hari ini kita berkenalan dengan satu dokumen. Memanglah kalau ikutkan menyampahlah dengan dokumen kan. Banyak sangat situ dokumen, sini dokumen. Tapi ini adalah satu dokumen penting yang perlu menjadi seolah-olah menjadi kitab. Okay? Kitab utama sebagai seorang guru. Sekarang ni bukan saja untuk pelatih-pelatih, guru-guru yang berada di sekolah sana yang sedang mengajar, yang sedang berkhidmat, menggunakan dokumen ini sebagai rujukan mereka. Okay, dokumen ini adalah dokumen yang telah diguna pakai, yang telah diiktiraf oleh Jemaah Nazir. Okay, Jemaah Nazir keluarkan dokumen ini. Okay, sekarang kita berkenalan dengan dokumen ini. Okay, sekarang kita tengok bukunya SKPMG 2 panjang lebar tu. Jadi dia adalah membawa maksud standard AS untuk standard, K kualiti, P pendidikan, M Malaysia, G gelombang 2. Sebab itulah jadinya SKPMG 2. Okay, dia adalah standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Betapanya orang kata menunjukkan bahawa ada satu standard, okay? Dan dalam kita punya dunia pendidikan pada hari ini, okay, KPM telah menetapkan ada satu standard yang perlu kita capai. Okay, sebagai seorang guru, inilah standardnya. Jadi bagaimana kita nak menentukan kita sudah mencapai standard tersebut, ini adalah rujukannya. Okay, kita tengok apa yang ada dalam rujukan ini, kemudian nanti kita akan reflect dengan diri kita. Adakah kita akan buat tindakan-tindakan tersebut. Okay, jadi bila kita buat tindakan-tindakan itu semasa mengajar, kita pun dah pergi kepada apalah garis panduan yang sepatutnya kita buat. Okay, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Puan Hani tak akan pergi pada semua, pergi pada yang penting-penting sahaja dalam dokumen ini. Okay. Seterusnya kita pergi kepada dia punya kandungan. Kita tengok ya. Okay, kita tengok visi dan misi. Okay, kat sini dia gariskan visi, misi. Apa saja yang kita buat kena ada matlamatnya. Okay, jadi dokumen ini dia ada matlamat dia. Dia mencapai matlamat KPM dan juga matlamat JNJK, Jemaah Nazir kan, kebangsaan. Okey, kita tengok apa yang visi yang kat sini ada ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik. Okey ya, jadi kita punya visi dia, visi untuk KPM secara keseluruhan dia adalah untuk melahirkan pendidikan yang berkualiti. Kita nak sekarang ni semuanya berkualiti. Okay, tak ada yang tak berkualiti, tak ada low class tak nak. Pendidikan kita ialah pendidikan yang berkualiti, insan yang terdidik. Jadi yang kita nak didik itu merupakan insan yang akan jadi insan yang terdidik dan negara sejahtera. Bila ada insan yang terdidik, barulah lahirnya negara yang sejahtera. Okay, itu visi KPM. Misi KPM adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti, untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dia tengok dia ada potensi individu. Bukannya grup-grup, bukannya orang satu kumpulan, bukan komuniti, tak. Tetapi dia cakap potensi individu. Jadi bagaimana yang pensyarah-pensyarah semua dah pernah tekankan dalam kelas dan sebagainya, bahawa kita perlu beri hak kepada setiap individu yang ada dalam kelas kita, yang kita mengajar tu, mesti dapat hak yang sama, kesamarataan. Okay, itu. Seterusnya kita tengok dalam dokumen ini, dalam buku dia, pergi kepada kata pengantar Tan Sri Dr. Khair ni. Okay, tengoklah yang masing-masing punya, tengok sebab kat situ memang tak berapa nak jelas lah sebab tulisan. Jadi sila lihat perenggan yang pertama. Okey, perenggan yang pertama, tengok. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ni SKPMG 2 disediakan oleh KPM
sebagai satu usaha untuk memastikan institusi pendidikan mempunyai standard yang boleh diiktiraf dan dijadikan penanda arasan oleh negara luar. Maksudnya kita punya standard pendidikan kita tu mesti ada satu kualiti, mesti ada satu standard yang ada ukurannya. Okay? Dan setaraf dengan negara-negara luar. Kita nak itu, yang negara-negara antarabangsa punya. Okey, dalam usaha melahirkan model insan yang berpengetahuan, berkemahiran, mengamalkan nilai moral yang tinggi serta mampu bersaing pada peringkat global. Jadi insan yang kita hasilkan itu mestilah mampu untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Okey, individu-individu yang kita nak fokuskan tu adalah individu yang bakal menggilap potensi dia di peringkat antarabangsa. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey. Komprehensif, dinamik dan realistik bagi membangunkan sebuah institusi pendidikan. Okey, itu dia punya yang secara orang kata at least kita ada main point dekat situ. Kita ada dia punya idea. Kenapalah SKPMG2 ini sangat-sangat penting sekarang untuk dijadikan sebagai rujukan. Okey, kita tengok sedikit ucapan Rozi, iaitu ucapan Datuk Haji Rozi bin Haji Putih. Masa itu dia adalah ketua nazir sekolah. Kita tengok perenggan yang kedua yang panjang lebar tu. Okey, panjang lah, dia punya point dia panjang. Tapi kita pergilah secara ni je, proses yang bawah sekali ya. Puan ni baca yang bawah sekali. Proses penambahbaikan yang berterusan akan dapat meningkatkan kualiti kepemimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal pelajar. Jadi yang Puan Hani baca tadi tu semua tu adalah manusia-manusia ataupun bahagian-bahagian yang ada kat sekolah. Okey, sekolah adalah merupakan satu masyarakat, kumpulan masyarakat yang terdiri daripada kepemimpinan, dia ada pengurusan organisasi, dia ada kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Itulah yang merangkumi keseluruhan yang ada dekat sekolah. Okey, lepas tu kita pergi pula muka surat. Kalau ikutkan ke scroll tu muka surat 18 daripada kulit muka dia. Tapi kalau daripada dia punya buku kandungan buku sendiri, lihat muka surat 3. Kalau buku dia muka surat 3, kalau scroll-scroll tu muka surat 18. Okey, ini adalah standard yang merupakan kandungan kepada dokumen ini. Okey, dia menetapkan apakah kualiti-kualiti yang memang mereka nak. Okey, sebagai seorang guru besar, apa yang ada, apa yang sepatutnya guru besar tu buat. Dia dah bagi panduan dekat sini. Maksudnya senang sekarang ni. Dah ada panduan-panduan. 1 kena buat apa, 2, 3, 4, senang. Dah ada satu garis panduan. Inilah dia tujuan sebenarnya dokumen SKPMG2. Okey, kita tengok ya standard 1. Dia ada semua sekali, dia ada 5 standard. Keseluruhan. Bila orang sebut saja SKPMG2, ingat dalam kepala dia ada 5 standard. 5 standard yang utama yang menjadi dia punya kandungan dia yang penting. Okey, standard 1 ialah berkaitan dengan kepemimpinan. Maksudnya P itu adalah pengetua, GB itu guru besar. Jadi yang menjadi teraju kepada sekolah ialah pengetua atau guru besar. Ini yang standard 1. Dia bagi panduan kepada kepimpinan. Okey, standard 2 adalah menyentuh mengenai pengurusan organisasi. Maksudnya dekat sekolah tu apa yang nak diurus. Okey, nak urus sumber manusia, nak urus aset, nak urus keuangan, nak urus sumber. Semua ni adalah panduan untuk pengurusan organisasi. Okey, manalah tahu anak-anak ni nanti dah lama-lama beberapa tahun jadi guru, dah terpilih untuk jadi pemimpin ke. Manalah kita tahu kan rezeki masing-masing. Jadi perlulah untuk menjalankan pengurusan organisasi ataupun terlibat sebagai dia punya ketua-ketua ke AJK ke, yang menguruskan pasal organisasi sesebuah sekolah. Okey, standard yang ketiga ialah pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Jadi dalam dokumen ini dia dah tetaplah kalau kurikulum apa macam mana nak urus, co-kurikulum macam mana nak urus, hal ehwal murid macam mana nak urus. Okey, itu yang standard yang ketiga.
Yang keempat, standard yang keempat ialah pembelajaran dan pemudahcaraan. Dia pakai istilah itulah PDPC. Pembelajaran dan pemudahcaraan. Jadi nanti yang akan Puan Hani fokuskan pada hari ini ialah pada standard yang keempat. Okey, standard yang keempat adalah guru. Fokus kepada guru, peranan guru. Jadi kat situ ada 6. Okey, ada 6 yang digariskan dalam standard 4 ini. Okey, 4.1, 4. Sampailah 4.6. Okey, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan akhir sekali murid sebagai pembelajar aktif. Jadi nanti bila sebut je standard 4, semua orang dah tahu dah. Okey, standard 4 ialah PDPC. Tapi ada istilah yang digunakan iaitu mereka menggunakan istilah kualiti guru. Okey, sebut saja standard 4, ada istilah yang digunakan iaitu kualiti guru. Sebut macam tu, standard untuk standard 4. Okey, standard 5 ialah mengenai kemenjadian murid. Jadi kemenjadian murid ni akhir sekali. Okey, selepas kita melalui semua proses-proses ni, berlaku tak kemenjadian murid. Macam kami dekat IPG ni. Okey, pensyarah akan melihat berlaku tak kemenjadian siswa pendidik. Berlaku tak kemenjadian siswa pendidik. Maksudnya apa yang pensyarah-pensyarah ajar di IPG ni, boleh tak mereka lakukan yang terbaik bila mereka sampai ke sekolah. Okey, first kali semasa praktikum. Dan yang kedua ialah semasa pergi posting. Sebab itulah bila student posting, ada pula pergi buat research tengok. Okey, guru-guru permulaan ni macam mana prestasi guru-guru permulaan. Okey, yang pergi ke sekolah tu berprestasi dia macam mana? Okey ke tak okey? Adakah jadi bila sampai ke sekolah dah jadi seorang guru yang sangat-sangat pemalas? Yang memang tak nak buat kerja, semua kerja tolak. Okey, guru besar bagi apa kerja, semua tak nak buat. Adakah kita begitu prestasi kita setelah kita menjadi guru? Jadi itu survey-survey yang selalu dibuat lah, research yang banyak yang telah dibuat oleh sama ada pensyarah ke oleh pihak pentadbir ke, macam-macam lah mereka buat kajian. Okey, itu secara keseluruhan apa yang ada dalam dokumen ini. Okey, SKPM G2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Okey, jadi yang untuk dokumen ni yang terakhir sekali, sila rujuk muka surat kalau ikutkan daripada scroll tu 95. Kalau bukunya okey ini. Okey ya, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC, itulah dia 6. Okey, sila hafal. Seboleh-bolehnya tolong ingatkan, ini adalah peranan kita. Ini adalah tugas kita. Sebagai seorang guru, ini adalah tugas kita yang perlu kita laksanakan. Sekejap lagi Puan Hani akan terangkan satu persatu untuk standard 4. Standard lain Puan Hani tak akan sentuh sebab dia melibatkan pemimpin, dia melibatkan organisasi, dia melibatkan guru kanan mata pelajaran, dia melibatkan penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan kat sekolah. Jadi itu tak berkaitan sangat dengan kita. Okey, yang berkaitan dengan kita ialah standard 4 sebagai seorang guru. Jadi kita kena tahulah semua benda ni. Kita mesti pertama, kita sebagai perancang, hafal semua orang. Yang kedua, kita sebagai pengawal. Tengok kita nak kawal apa nanti. Akan diterangkan satu persatu. Kemudian kita adalah pembimbing. Kita adalah pendorong. Kita adalah penilai. Okey, yang bawah tu adalah output dia, outcomes dia. Daripada yang kita buat 5 tu, apa kemenjadian dia? Outcomes dia yang bawah, yang nombor 6 tu. Okey, murid sebagai pembelajar aktif tu adakah berlaku? Dan bagaimana kualitinya sebagai yang aktif tu? Okey, itu secara keseluruhan apa yang ada dalam dokumen. Okey, sila baca dokumen ini, sila lihat dokumen ini. Yang penting standard 4. Okey, Puan Hani ingatkan, ulang banyak kali. Okey, yang penting sila lihat standard yang nombor 4. Okey, sekarang kita pergi kepada slide PowerPoint yang menjurus kepada apa yang ada dalam standard 4.
Okey, tunggu kejap ya, setting. Okey, ni sedikitlah kata-kata renungan. Okey. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write lagi. Tak ada lagi ya? Tak ada lagi. Nak tengok those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Okey, itu dia punya kata-kata dia. Dia renungkanlah. Apa maksud dia dalam gambar ni? Okey, maksudnya semua orang dah faham bahawa apa yang kita buat, satu benda saja yang kita buat tu takkan boleh takkan semua orang boleh masuk dalam satu benda yang kita buat tu. Dia akan perlukan kepelbagaian. Okay, kalau kita sediakan satu saiz baju saja, kita bagi satu saiz je baju. Mungkin dalam kelas kita ada student yang gemuk, kan? Ada student yang terlampau kurus. Jadi kita perlu adjust. Apa yang kita nak guna dalam kelas kita tu, kita kena adjust berdasarkan murid yang kita dapat. Okay, ada juga tu lah munculnya pembelajaran terbeza. Banyaklah istilah-istilah dia, kepelbagaian, learning style yang berbeza. Ini adalah maksud dia. Kita tengok satu gambar tu pun kita dah membawa pelbagai jenis kita punya persepsi. Macam-macam yang kita boleh nampak kat gambar tu dan macam-macam yang kita boleh faham. Okay, ada juga yang cakap satu pun dah okey. Kalau kita, orang kata, boleh sediakan satu tu untuk semua orang, sesuai untuk semua orang. Boleh juga kalau kita sediakan satu, tetapi make sure satu tu memang sesuai untuk semua orang. Tak ada masalah pun. Okey, kalau benda tu sesuai. Okey, harapnya apa yang Puan Hani nak sampaikan tu sampailah aras dia. Okey, sebab ini adalah yang paling penting sekali, idea yang paling penting sekali sebelum kita turun ke lapangan. Lapangan kita ialah sekolah. Okay, sebelum kita berada di sekolah, kita kena set mind kita begitu. Kita kena dah ready dah. Kita akan jumpa dengan pelbagai jenis ragam-ragam ni. Macam-macam ragam yang kita akan jumpa dan kita mesti sentiasa adjustable. Okay, sentiasa boleh adjust. Adjust sana, adjust sini, adjust sana. Kita tak adalah statik je, duduk je, kita buat je benda yang sama. Tak. Kita kena ubah sana, ubah sini, ubah sini. Macam sekarang lah, macam-macam sekarang ni, norma baru. Terpaksa lah kita tempuh. Kita lalui sebagai apa yang ada ni, yang datang ni, yang mendatang ni, kita kena tempuh semua sekali dengan orang kata berusaha sedaya upaya. Itulah yang patutnya ada dalam diri masing-masing sebagai bakal guru. Kita ni bakal guru, kita kena ada semua ini. Kita jangan kata, alah tak payahlah, buat satu cukup lah. Tak boleh. Okey, baiklah. Sekarang kita pergilah kepada apa poin kita yang sebenarnya kita nak sampaikan pada hari ini. Okey. Jadi kita pergi terus kepada standard 4, SKPMG2. Okey, jadi kita tengok atas tu, dia punya yang penting sekali untuk standard 4 ya. Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses P dan P yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Okey. Puan Hani rasa memang dah pernah nampak dah benda ni. Perkataan-perkataan yang Puan Hani rasa yang biasa jumpa ialah memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh. Siapa pernah jumpa perkataan ni? Kat mana jumpa? Memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh adalah dalam FPK. Okay, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini adalah tugas yang utama kita. Okay, gilap semua potensi yang ada tu. Apa yang dia ada, apa yang kehebatan yang murid tu ada, sila gilap. Sila tonjolkan, cari kelebihan dia tu. Nampak dia boleh menyanyi, tonjolkan. Masuk, pergi pada saluran yang betul. Nampak dia boleh bersukan, angkat dia. Bagi latihan, tonjolkan dia. Potensi murid itu. Jadi kita kembangkan potensi yang dia ada secara pada tahap yang optimum. Yang seboleh-bolehnya. Kalau dia boleh sampai daerah-daerah, boleh sampai negeri-negeri. Okey lagi. Okey. Dan secara berterusan. Mesti lakukan benda itu secara berterusan. Okey. Inilah jiwa guru. Okey. Tolonglah. Inilah jiwa guru.
Sebab Mami jumpa ramailah juga kita punya bekas-bekas student IPG bila tiba pergi sekolah memang tak perform. Okay? Jadi guru yang pemalas, jadi guru yang menolak tugas, banyak pula yang besarnya komplain. Jadi kita tak naklah student IPG kampus Ipoh ada rekod-rekod yang macam ni. Kita nak yang cemerlang. Okay, guru baguslah daripada IPG Ipoh ni, hebat. Semua boleh, tak berkira kerja, semua boleh, tak berkira masa. Okay, alright. Sekarang kita masuk yang pertama ya, 4.1. Okay, 4.1, guru sebagai perancang. Ini yang paling penting sekali lah. Bukan guru saja, kita pun. Okay, dalam hidup kita ni, kita kena rancang semua benda dalam hidup kita. Okay, kita nak pergi ke pasar, kita kena rancang. Nak pergi pasar tu nak beli apa sebenarnya? Kita pun ada orang yang sangat-sangat sistematik, dia akan buat list. Okay, dia akan tulis ikan, nak beli sayur, nak beli apa, dia akan buat list. Sebab dia adalah orang yang terancang. Dia tersusun, sistematik kerja dia. Semua dia rancang. Okay, tahun depan, tahun ni saya nak kumpul duit dulu. Tahun depan saya nak beli kereta. Jadi dia rancang. Nak beli rumah bila dia umur 35, saya kena ada rumah. Itu perancangan dia. Okay, jadi samalah juga kita sebagai seorang guru, yang penting sekali yang kita nak buat ialah untuk merancang. Merancang apa yang kita nak rancang? Nak rancang buat apa? Nak rancang buat rumah ke? Okey, mari kita tengok. Kita nak rancang apa sebenarnya? Guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan terancang. Ingat kita adalah seorang yang profesional. Okey. Guru adalah seorang yang profesional. Orang yang tak ada sijil perguruan tak layak untuk mengajar. Okay? Jadi kita berbeza dengan kerjaya-kerjaya yang lain sebab kita ada sijil yang diiktiraf untuk mengajar. Okay? Kalau tidak kita tak katalah kita ni seorang yang profesional. Alright, apa yang kita nak rancang? Perancang rancangan pelajaran harian. Jadi yang penting sekali tugas kita kat sekolah ialah untuk mengajar. Jadi sebelum masuk kelas, make sure kita dah ada RPH. Okay, rancangan pelajaran harian kita dah siap. Kita dah tahu dah kita nak ajar apa. Okay, esoknya, lusanya semua seminggu tu nak ajar apa. Kita dah rancang dah semua. Okey, objektif boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Semua yang Puan Hani nak sampaikan hari ini semua pensyarah-pensyarah dah ajar. Tetapi kita nak tengok secara keseluruhan supaya kita ada satu penegasan, kita ada satu yang kita boleh simpan dalam kepala kita untuk jadi rujukan. Kita dah set dalam kepala, saya kena buat ni, saya kena buat ni, saya kena buat ni. Berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan. Okey. Objektif boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Pensyarah dah ajar objektif yang kita nak pada hari itu, pada pengajaran kita pada hari itu mestilah boleh diukur. Okey, nanti kita akan tengok macam mana nak ukur tu. Sedikit ada maklumat kat sini. Menentukan kaedah pentaksiran. Okey, kita tengok ya. Lepas kita tahu objektif kita nak ajar tu apa, kita tentukan pula kaedah pentaksiran. Kita nak tanya dia apa sebenarnya? Nak tanya dia soalan apa? Nak suruh dia buat apa? Menentukan kaedah pentaksiran dulu. Kemudian menyediakan sumber pendidikan ABM, alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar dan TMK. Okey, dulu masa kita belum diperkenalkan dengan backward design, agak harap semua dah pernah dengar kataan backward design ni. Okay, kalau dulu kita tak pernah sebelum adanya backward design ni, cikgu akan buat objektif dia nak ngajar. Lepas tu dia fikirkan apa kaedah dia, sumber-sumber dia nak ngajar tu apa, nak guna kaedah apa. Akhir sekali barulah dia fikir pasal pentaksiran. Okay. Tapi oleh kerana kita ada PBD, nanti kita akan pergi nanti, kita ada PBD, pentaksiran berdasarkan bilik darjah, kita kena fikirkan apa kaedah pentaksiran kita dalam kelas itu, barulah kita fikirkan alat-alat nak ngajar ni apa. Dia macam, sebab itulah kita panggil dia backward design. Okey, dilaksanakan mengikut pelbagai aras keupayaan murid yang tadi tu, yang ada yang anak-anak yang pada hebat-hebat tadi dah jawab tadi.
Okay, mengikut pelbagai aras keupayaan murid, tengok aras dia. Kelas depan lain, kelas tengah lain, kelas hujung lain. Semua berbeza-beza. Okay, mengikut peruntukan masa yang ditetapkan, tengok dalam masa 30 minit tu nak ajar apa yang sesuai. Okay, dalam masa 1 jam nak ajar apa yang sesuai. Okay, pengalaman Puan Hani pergi observe student, ini adalah yang selalu menimbulkan masalah. Dia rancang panjang-panjang lebar, masuk kelas tak tercapai. Okay, sebab dia tak set. Dalam masa 30 minit, kita kena ada pengalaman. Dalam masa 30 minit tu, apa yang boleh kita ajar sebenarnya? Apa kemampuan murid kita boleh dapat dalam masa 30 minit? Kalau kita bagi terlalu banyak sangat aktiviti, macam mana murid tu nak dapat dalam masa 30 minit? Ini adalah kepandaian, kebolehan yang kita kena gilap. Okay, kita kena gilap dalam diri kita kebolehan ini. Nak tentukan isi pelajaran dengan masa yang telah diperuntukkan untuk isi pelajaran tersebut. Okay, ini yang kita kena fikirkan macam mana nak buat. Okay, kemudian lahirlah apa yang selalu Cik Zul sebut, iaitu merukai standard. Tak ada kerja lain lah, kait juga lah merukai standard. Okay, jadi masa kita merukai standard, kita akan melihat DSKP. Jadi bila kita melihat DSKP tu, kita akan tahulah subjek isi pelajaran mana yang kita nak keluarkan untuk ajar. Kemudian berapa lama masa yang ditetapkan untuk ajar isi itu. Ini kebolehan yang perlu kita cari. Mematuhi ketetapan kurikulum, arahan yang berkuasa. Ini kena ikut arahan lah. Kadang-kadang pihak sekolah tu ada beza-beza arahan dia. Ada pihak sekolah lain tu, lain ni. Ada pihak sekolah dia buat mass lecture, dia gabungkan murid dia lah. Murid agama gabung sebab sikit. Ada juga. Jadi ikut apa yang peraturan yang buat kuasa oleh pihak sekolah tu lah. Okay, next. Next slide. Okay, yang ni kalau siapa yang tak pernah dengar, ada satu macam panduan lah yang kita panggil dia sebagai SMART. Okay, SMART ni adalah panduan untuk menulis objektif. Okay, dia ada satu panduan yang dipanggil SMART, S-M-A-R-T. Okay, next. Objektif pembelajaran, tengok dulu ya. Objektif pembelajaran haruslah berasaskan tingkah laku yang boleh dilihat dengan jelas. Kita boleh tengok tingkah laku murid kita tu. Daripada dia tak tahu kepada tahu. Daripada tak tahu tulis A, dia dah pandai tulis A. Daripada dia tak kenal A besar, A kecil, bezakan A kecil dengan A besar, dia dapat bezakan A kecil dan A besar. Tu kita nampak dengan jelas tingkah lakunya. Okay, hanya tingkah laku yang boleh diukur dan dinilai dengan tepat. Itu yang kita nak sebenarnya, objektif kita. Okay, objektif pembelajaran merujuk kepada hasil analisis tugasan ataupun isi kandungan tentang sesuatu topik yang hendak diajar. Okey ya, kepentingan nak buat objektif ni adalah untuk, bila kita nak buat objektif ni, make sure memilih isi kandungan ataupun kemahiran yang hendak didedahkan kepada murid, mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai, membangun dan membina bahan sumber pembelajaran. Jadi memang semua ada hebat dah ni. Jadi nanti pergi sekolah, bolehlah juga teringatkan SMART ni. Okay, dia punya panduan dia, S untuk spesifik, kemudian M measurable, A achievable, R realistic dan T timely. Objektif, okey, yang ni yang spesifik ni mengatakan kemahiran yang perlu dikuasai murid secara jelas. Murid dapat membaca teks yang disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ni maksudnya contoh lah. Contoh menulis. Okay, measurable ni kerja atau aktiviti yang dilakukan oleh murid dan dapat dilihat dengan jelas dengan kata kerja yang eksplisit ataupun action verb. Okay, kita kena apa? Nampak jelas. Dapat membaca sekurang-kurangnya 3 perenggan daripada petikan yang disediakan. Okay, ni M, measurable. Lepas tu yang ni ialah achievable, mampu dicapai. Guru perlu menjelaskan kehendak pencapaian itu mampu dicapai oleh murid mengikut tahap kebolehan yang pelbagai. Jadi yang hari ni yang Puan Hani cakap ni, ini adalah sangat penting. Okay, pergi sekolah, benda inilah yang sangat penting sekali sebab kita nak ajar.
Okey, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 2/4 daripada petikan yang disediakan. Realistik. Okey, jangkaan pencapaian murid dalam sesuatu kemahiran perlu tampak realistik atau logik sesuai dengan kebolehupayaan murid untuk mencapainya. Janganlah buat benda yang tak realistik. Okey, yang memang kita jangkakan murid dalam kelas kita itu boleh buat. Jangan pergi buat pula benda-benda yang lain yang tak dapat capai pun. Pergi buat benda yang apa orang kata yang susah lah. Bagi budak tahun 1 pergi ajar yang tahun 5 punya. Memanglah susah. Tak realistik nak capai. Murid dapat membaca sekurang-kurangnya 1/4 daripada petikan yang disediakan. Okey. Nah, suruh baca satu buku pula. Timely ni, time frame ni, jangka waktu, objektif yang ditulis haruslah dapat dilaksanakan dikuasai murid dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Ini paling banyak masalah. Okey, semasa observe praktikum. Ada orang terkurang, ada orang terlebih. Dia dia setting dia punya RPH pengajaran tuk 20 minit dah habis, tak tahu nak buat apa. Tak tahu dah nak buat apa ni. Puan dah habis, tak tahu nak buat apa dah. Jadi itu maksudnya dia punya jangka waktu dia, time frame dia adalah tidak cantik. Ada pula yang dah habis waktu pun masih lagi ngajar isi pelajaran baru langkah 2. Belum lagi langkah 3, belum lagi tutup. Ini adalah kemahiran yang perlu dicari, yang perlu dikuasai. Test, belajar dengan rakan sebaya, dia ada kan kendiri, lepas tu rakan sebaya, tanya, bincang dengan kawan, janganlah kedekut. Okay, share dengan kawan. Okay, macam mana? You masuk kelas saya dulu, tengok macam mana. Okay, betul kawan pun komen, oh macam ni. Oh tak boleh, okay. Jangan explain sampai lebih-lebih sangat. Masa tak cukup. Macam itulah. Okay. Explain jangan sikit sangat explain kan budak student tak faham, murid tak faham. Macam tu. Jadi kita kena saling bantu-membantu untuk mencapai satu tahap pengajaran yang hebat. Orang yang pengalaman pun belum tentu lagi ngajar bagus. Okey? Apa lagi lah yang anak-anak semua ni yang baru nak mula untuk career ni. Baru nak mula untuk mengajar. Contoh objektif dia, pada akhir pelajaran, murid dapat mengisi sekurang-kurangnya 3 daripada 5 tempat kosong dalam ayat menggunakan peribahasa yang telah dipelajari dengan betul. Ini antaranya lah yang dinyatakan kat sini sebagai contoh. Okey, dia ada smart dekat situ. Okey, ada smartnya. Pastikan bila buat nanti, fikir-fikirkan smart tu ada tak? Okey, bila tengah buat dia punya objektif, ada tak smart? Gunakan smart itu sebagai panduan. Pada akhir pelajaran, murid dapat menentukan sekurang-kurangnya 7 daripada 10 punca kuasa suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Okey, itu antaranya. Ni smart dia. Untuk mencapai goal. Goal tu ialah pelajaran kita pada hari itulah nak sukses. Ini make sure lah semua orang dah ada buku panduan ini. PBD ni. Sebagai rujukan. Dan make sure ada buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. PBD. Sebab sekarang ni semua dah menggunakan PBD. Okay? Dah tak ada exam. Exam sumatif tu dah tak ada. Dah tak ada lah sumatif yang besar tu. Formatif ada lah. Itu salah guna ketaan. Pemansuhan tahap 1 ni memang dah mansuh semua dah. Semua guna PBD. Jadi sekarang ni semua sibuk lah. Macam mana lah sebenarnya nak menjalankan PBD tu kat sekolah. Ada sekolah yang dah faham, ada sekolah yang tak faham. Okey. Sebab adalah yang kami yang pergi ke sekolah kadang kami melihat ada guru yang masih lagi tak faham macam mana pelaksanaan PBD ni dekat sekolah. Dia pun macam mana nak buat ni, macam mana nak buat projek. Budak tahun 1 mana boleh buat projek. Okey. Boleh. Budak tahun 1 pun boleh buat projek. Budak tadika pun boleh buat projek. Tapi projek tu adalah projek yang sesuai untuk tahap mereka. Okay, bukan nak buat projek besar-besar. Bukan nak pergi buat projek, nak pergi buat apa? Nak pergi buat rumah. Bukan. Projek berdasarkan apa yang kita nak sampaikan pada mereka pada hari itulah isi pelajaran kita apa. Tapi kita buat dalam bentuk projek. Projek mudah. Dipanggil projek mudah. Ini adalah PBD. Nanti ada lagi kat bawah ni untuk PBD ya. Untuk kat penilaian nanti akan disentuh lagi pasal PBD ni. Okay, PBD adalah di bahagian penilaian sebenarnya.
Sebab penilaian tu kita akan melihat macam mana proses itu dijalankan di sekolah. Ada permainan, bercerita, kuis, projek mudah, main peranan. Ni asas. Tapi kalau kita nak buat benda lain, buatlah. Tak ada masalah pun. Tak adalah kata tak boleh. Tak, ini sebagai contoh. Ini contoh yang diberi untuk membantu. Okey, membantu cikgu. Inilah panduan dia untuk cikgu. Barulah cikgu kata, oh okey, saya nampak dah panduan. Jadi pergilah lagi. Explore lagi untuk dapatkan yang lebih baik daripada itu. Sekarang ni kita punya kerja kita ialah pensel dengan kertas je. Pensel bagi kertas tulis. Okey, tapi untuk PBD kita tak nak lagi pensel dan kertas. Kita nak supaya bila dia buat kuis kita dah dapat ambil markah dia. Kita dah tahu dah dia punya tahap pemahaman dia. Okey, bila dia bercerita kita dah tahu dah tahap dia macam mana. Boleh tak dia kuasai tak apa yang kita ajar pada hari itu. Itulah PBD-nya. Harap-harap semua orang dah boleh dah kuasai PBD. Semua orang kena faham bahawa PBD tu ada for learning, as learning, off learning. Ni pun kena faham betul-betul lah dia punya maksud dia. For learning apa kehendak cikgu, kemahiran. As learning, kediri yang murid tu belajar. Off learning apa yang lagi yang kita nak test akhirnya. Okay, pencapaian atau penguasaan murid. Okay, ini 3 istilah memang kena faham betul-betul di bawah PBD. Okay, assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Okay, ini tahap penguasaan murid. Okay, kat manalah kita jumpa ni sebenarnya. Jadi ini nanti kita akan jumpa dalam DSKP. Jadi inilah kita punya mainan kita. Okay, bila kita pergi ke sekolah, kita ngajar, ini adalah mainan kita. Okay, kita kena tahu dah nak meletakkan murid kita pada tahap apa untuk isi pelajaran pada hari itu yang kita nak ajar tu dia dah sampai level mana. Ini sebagai panduan secara umum. Nanti kita akan setkan ikut apa yang kita nak ajar tu. Apa yang kita dah adjust untuk buat penilaian. Proses penilaian dalam kelas. Ini rasanya Puan Ni rasa semua orang lagi hebat. Masing-masing dah explore dekat website. Semua ada lah psikologi yang lama lah kan. Ni semua benda-benda lama. Jigsaw, fan and pick, quiz, talking chips. Semua ada lah. Ini adalah antara bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk mengajar. Bahan bantu kita lah. Kita boleh ambil kat website banyak. Sekarang ni budak-budak muda ni, anak-anak ni semua hebat-hebat lah. Hebat rasanya explore sini, cari dah jumpa ni. Macam-macam apps ada. Gunalah. Mana yang boleh gunakan. Mana yang rasa sangat sesuai, murid suka, guna. Tak ada masalah. Okay, jadi dulu memang kita guna psikologi ni. Sekarang kita dah tukar lah kepada GC dah, macam-macam lagi ada. Okay, itulah sebenarnya yang dinamakan sebagai perancang. Boleh? Setakat tu? Yang tadi 4.1 tu, yang Puan Hani cakap macam-macam tu nak buat RPH lah. Nak tengok PBD lah, nak rancang, nak ajar apa, macam mana cara nak menilai murid, nak buat aktiviti apa, nak buat kaedah apa. Tu semua di bawah tugas kita sebagai perancang. Tu yang pertama. Sekarang kita pergi kepada yang kedua ya. Kita sebagai pengawal. Nak kawal apa? Nak kawal pintu ke? Nak kawal apa? Jadi Pak Guide. Kita tengok apa tugas kita ni. Mari kita tengok. Okey, apa tugas kita sebagai pengawal? Okey, guru mengawal proses pembelajaran secara profesional dan terancang. Apa yang kita kawal? Kita mengawal proses pembelajaran. Okey, yang tadi tu kita rancang. First rancang. Okey, lepas kita rancang, kita kawal. Macam mana kita nak kawal dia ni? Dalam masa 30 minit, macam mana nak kawal ni? Apa nak kawal ni? Macam mana nak kawal ni? Itu semua memerlukan pengalaman. Yang dah Puan Hani cakap tadi, profesional dan terancang. Tu penting tu. Mengawal proses. Mengawal P dan P secara terancang. Okey. Mengelola isi pelajaran, skop pembelajaran yang dirancang. Kelola. Mana satu ni? Rancang ni macam mana ni? Macam mana ni? Nak kawal macam mana ni? Macam mana nak kawal dia ni? Nak ambil yang mana satu ni? Dia ada 5. Yang mana satu nak ambil ni? 2 je, 3 je. Kita yang kawal. Okey, mengelola masa P dan P selaras dengan aktiviti pembelajaran. Kelolakan masa tu betul-betul. Bagi cukup-cukup. Masa praktikum ni sangat kena tepat betul. Okey, 30 minit, 30 minit. 60 minit, 60 minit. Kena tepat.
Okay, sebab kita adalah dalam training. Okay, dalam training kita tepat betul-betul ni. Kalau ngajar pun kena tepat lah juga. Tak adalah bila ngajar tak tepat. Tapi maksudnya masa training ni kena practice. Okay, praktiskan masa tu supaya betul-betul tepat. Jangan masa 1 jam, okay, just nice, cantik. Itu yang kita nak. 30 minit, settle. Okay, 3-part lesson. Kalau siapa-siapa pernah dengar, yang utama sekali bila kita ngajar ni, kita menggunakan RPH. RPH tu ada yang dipanggil sebagai 3-part lesson. Okay, 3-part lesson adalah dalam satu RPH kena ada set induksi, kena ada isi yang nak disampaikan, langkah-langkah dia, dan ada penutup. Make sure ada penutup. Baru dah settle. Baru selesai. Penutup tu sebab kita nak bawa kita punya metakognitif, murid kita tu, kognitif dia, meta dia berfikir tu, metakognitif itu, kita nak bawa dia ke arah yang dia boleh buat conclusion. Okay, akhir sekali dia kata, okay cikgu, dah dapat cikgu ajar apa hari ni. Dah tahu dah faham dah cikgu ajar apa. Okay, kalau kita tak tutup, maksudnya ada setengah-setengah murid tu tak sedar. Apa cikgu ni buat apa sebenarnya? Okay, bila kita tutup, kita tengok, okay sebenarnya hari ni cikgu ajar apa? Kita pun tanya-tanya Socratic kan, kita tanya-tanya orang apa semua. Lepas tu bila murid dah bagi jawapan, kita buat conclusion. Cakap, oh sebenarnya cikgu nak ajar ni, hari ni, bagus, semua orang dah dapat. Gitu. Okay, memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. Jadi kita kawal. Jangan bagi seorang je lah murid bercakap dalam kelas. Orang lain semua tak ada chance dia cakap. Dia je cakap tiap-tiap hari. Jadi, apa hal dengan murid lain? Kita pun kawal. Okay, Hafiz kejap. Okay, kita bagi peluang pada kawan lain pula. Macam tu. Dilaksanakan dengan menepati objektif pelajaran, come back to objektif, mengikut pelbagai aras keupayaan murid, pembelajaran terbeza. Yang tadi yang Puan sebut, pembelajaran terbeza. Sebab semua orang berbeza. Tak ada orang sama-sama, walaupun dia kembar pun. Okay, dilahirkan kembar, sama muka semua seiras. Tapi tingkah lakunya, kemampuannya adalah berbeza. Kadang-kadang kebolehannya pun berbeza. Seorang pandai nyanyi, seorang tak pandai nyanyi. Okey, dia punya perbezaan. Walaupun kembar. Okey, apatah lagi yang bukan kembar. Okey, secara berterusan dalam PDPC. Semua kita ajar tu berterusan. Mula, kemudian sambung lagi. Semuanya kita berpandukan kepada kita punya DSKP. Semua merujuk di SKP yang telah diberi. Silalah guna di SKP tu sebagai kitab lah sangat-sangat. Tengok apa yang ada dalam di SKP tu. Fahamkan daripada kulit ke kulit. Daripada muka ke muka. Tengok apa yang ada kat situ. Fahamkan. Rasanya sepatutnya dah didedahkan lah. Dah diberi pendedahan mengenai di SKP. Okey, yang pertama, yang tadi 4.2.1 tu guru mengawal proses pembelajaran. Yang kedua, guru kawal apa? Guru mengawal suasana pembelajaran. Okey, yang tadi proses. Okey, proses 1 buat apa, 2 buat apa, 3 buat apa. Sekarang ni dia nak kawal suasana. Ataupun kadang-kadang kita panggil iklim. Okey, suasana dia nak kawal. Mengawal suasana kawalan kelas. Mengawal komunikasi murid. Puan ni yang cakap tadi. Kontrolkan mana yang lebih-lebih sangat tu. Yang diam-diam tu suruh cakap. Bagi dia peluang. Okey, mengawal perlakuan murid, apa hyperaktif sangat tu. Bagi dia macam mana cara supaya dia ni tak usik orang, tak kacau orang, tak buat orang, tak pukul orang. Macam tu cara dia dalam kelas. Tak adalah dia suka hati je keluar pergi tandas berapa kali sehari. Cari jalan macam mana nak mengawal dia. Menyusun atur kedudukan murid, ada cara macam mana kita nak atur. Kadang-kadang bila kelas yang ada pelbagai kaum, kita akan susun yang duduk kaum yang berbeza. Kita tak nak duduk dalam sekelompok dia je. Sekelompok Melayu je, sekelompok Cina, sekelompok India, kita tak nak. Jadi kita susun mereka tu supaya masuk. Okey, berinteraksi sesama dengan dia orang ni. Okey, masuk. Dalam satu kumpulan tu ada Cina, ada India, ada Melayu, join sekali. Barulah mereka boleh bekerjasama, berkenalan dan tahu kawan dia tu. Kalau tidak, dia tak tahu pun, tak kenal kawan dia. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Happy sangat belajar dalam kelas. Nak masuklah kelas cikgu tu, happy lah cikgu tu ajar. Gitu. Tu yang sepatutnya. Alah, tak nak masuk, takut, cikgu tu garang sangat, tak mau masuk kelas, nangis-nangis tak nak masuk kelas. Jadi, kita nak jadi cikgu yang mana satu?
make sure lah kita adalah idola kepada murid kita. Okay, murid suka datang kelas. Kenapa suka datang sekolah? Saya suka kat Cikgu Siti. Dah. Tengok, dia suka Cikgu Siti. Datang sekolah, dia suka Cikgu Siti. Happy dengan Cikgu Siti ngajar. Seronok sangat. Okay, dulu anak Puan ni dulu, dalam kelas, cikgu dia panggil dia adik. Sebab dia memang anak bongsu. Jadi memang di rumah panggil adik. Lepas tu dekat sekolah, cikgu dia tanya, ni apa, anak ni anak bongsu ke? Dia kata, cikgu saya anak bongsu. Mak saya panggil adik. Cikgu panggil adik dalam kelas. Bukan mainlah sayang cikgu tu. Okay, apa cikgu tu ajar semua dapat. Sebab suka. Sayang sangat kat cikgu tu. Cikgu panggil adik. Adik tak faham yang mana. Mana cikgu tunjukkan. Apa lagi? Seronok lah belajar. Seronok tak? Mestilah seronok. Kan? Puan ni pun seronok kalau orang panggil macam tu. Puan yang comel. Oi, seronok lah. Happy sangat nak masuk kelas. Puan yang menyampah. Dah, itu memang kita tak suka lah tu. Okay? Okay, secara berhemah mengikut kesesuaian dilaksanakan dengan begitu. Kemudian secara menyeluruh meliputi semua murid secara berterusan dalam PDPT mengikut keperluan aktiviti pembelajaran. Jadi kita kawal tu ikut keperluan. Ada waktu bila kita buat aktiviti kumpulan kadang macam bising nak kelas tu. Tak ada dah pula bila kita buat aktiviti kumpulan tak bagi gerak. Duduk setempat, tak boleh gerak. Dulu kami tradisional dulu gitulah. Masa Puan Hani belajar zaman-zaman dulu memang tak boleh bergerak dari kursi, duduk dah tempat awak. Sila duduk tempat masing-masing, jangan bergerak. Memang tak boleh bergerak lah. Kerah lah kat situ. Jadi kawalan masa tengoklah pemula nak buat apa aktiviti untuk menarik minat. Semua orang dah faham dah set induksi apa semua. Aktiviti utama tu maksud langkah-langkah yang kita nak buat. Kita nak suruh buat apa dan akhirnya penutup. Penutup ni buatlah apa-apa. Ada dulu satu masa Puan Hani pergi observe, ada student yang buat penutup dalam bentuk ikrar, dalam bentuk nyanyi. Memang sangat best lah. Tutup dengan begitu. Tak adalah tutup tu asyik kesimpulan je. Okey, sebenarnya hari ni cikgu nak sampai ke ni. Ni tak lah juga. Murid ni, cikgu ni, dia buat sambil-sambil berikrar. Dia kata, okey, untuk menutup kelas kita pada hari ni, semua orang bangun. Bacakan ikrar. Ikut cikgu baca ikrar. Sebenarnya, ikrar yang nak disampaikan itu semua adalah isi pelajaran dia nak sampaikan pada hari itu. Okay, dengan ini, kita kena jadi murid yang berdisiplin. Contoh. Okay, macam-macam lah. Tapi memang dia berikrar tu, ikrar isi yang dia nak sampaikan pada hari tersebut. Itu antaranya. Jadi buatlah tindakan susulan, buatlah refleksi. Ni semua ni. Puan ni dah rasa semua orang dah hebat-hebat, dah menguasai. Kalau tak kuasai, silalah buat rujukan sebelum pergi sekolah. Ni pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, silalah kuasai semua aktiviti-aktiviti ini sebab dia memanglah di bawah PAK 21. Okay, semua yang ada dalam PAK 21, silalah cuba dalam kelas. Buatlah aktiviti-aktiviti yang menarik ini. Okay, gallery walk, graffiti ke, lepas tu ubah-ubah lah. Hari ni buat lighting, pair, share, ubah-ubah. Okay, send a problem, ubah, main. Tapi masa kita main tu sebenarnya isi pelajaran bergerak. Disampaikan, dia bergerak seiring. Isi pelajaran dengan kita punya permainan tu. Last kali bila habis, dia tahu apa yang kita nak ajar pada hari itu. Capai dia punya objektif. Tengok susun atur dia tu, kita boleh ikut lah nanti kat sekolah. Mana yang kalau ikutkan ini dah untuk PAK 21. Memang dah ada dah cara untuk menyusun. Susun kursi meja yang sangat cantik. Tengok ada bekas-bekasnya, bersama. Jadi kalau boleh buat macam ni. Okay, buatlah secara kreatif. Contoh happy-happy sikit. Bagilah environment, iklim, suasana. Bilik darjah kita tu sangat happy. Suasana yang merangsangkan. Merangsangkan minda. Seronok. Masuk kelas tu rasa macam seronok sangat. Okay, cikgu saya seronok sangat datang sekolah. Seronok. Bagi macam tu. Bagi dia rasa yang dia tu happy masuk kelas. Bukan macam kelas kita lah. Kat APG masuk kelas pun, ya Allah, teruk benar rasanya. Dengan tong sampah kat situ, sampah berselerak, kursi meja gitu. Okay, jadikan suasana tu cantik, menarik, tertarik. Okay.
buat parking lot dalam kelas, buat peraturan kelas. Ni semua kena ada. Ni social. Lepas tu dia punya emosi pula macam ni. Birthday. Happy tak? Ada birthday ni. Ada orang wish birthday. Tiap-tiap hari apalah hari yang ada birthday budak-budak kita tu. Anak-anak murid kita tu, kita sambut birthday dia dalam kelas. Sambut birthday tak semestinya berkek-kek ni. Wish pun dah okey, nyanyi pun dah okey. Okay? Bila nyanyi-nyanyi, kawan-kawan semua wish dia pun dah happy dah. Happy birthday hari ni, birthday Nadia. Okay, seronok. Okay? Ni, alright. Okay, hari ni, sekarang kita pergi kepada 4.3. Guru sebagai pembimbing. Okey. Puan Ani harap dah dapat tadi ya. Satu, perancang. Yang kedua tadi, pengawal. Kita rancang dan kita kawal. Itu adalah tugas-tugas yang paling penting sekali. Kemahiran yang perlu ada. Buatlah, carilah kemahiran ini. Okey, guru sebagai pembimbing. Kita ni sebagai pembimbing. Guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Bimbing apa? Pembimbing membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Jadi masa-masa kita mengajar dalam kelas tu, tugas kita adalah untuk membimbing mereka untuk menguasai 3 benda ni. Kita tak lagi lah. Satu ialah pengetahuan, yang kedua ialah kemahiran dan yang ketiga ialah nilai. Itulah yang kita nak sebenarnya. Kita nak bimbing mereka untuk dapat menguasai benda-benda ni. Okey. Memberi tunjuk ajar cara panduan, menguasai isi pelajaran, konsep, fakta. Itulah tugas kita. Bimbinglah dengan lembut, dengan cara yang sangat berhemah. Itu kita nak. Okay? Guru mesti dia punya nilai begitu. Kalau nilai guru tu cakap sumpah kat seranah dekat orang, cakap kasar-kasar, bukan guru. Itu bukan guru. Bukan guru. Guru cakap lembut, bahasanya lembut. Penggunaan perkataannya sangat mengujakan, itu guru. Okay, memberi tunjuk ajar, tunjuk cara, panduan, menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran. Kita bimbing dia. Okay, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran. Okay, kita tengok dia. Kalau dia ada masalah tu, kita cuba bagi dia clue. Okay, bagi clue. Macam mana nak bagi dia clue ni supaya dia dapat pergi kepada apa yang kita nak. Yang sepatutnya dia dapat pada hari itu. Cara A tak boleh. Cara B tak boleh. Cari lagi cara lain. Okey. Bagi dia sedikit panduan ke. Bagi dia, okey. Okey. Bermula dengan huruf A. Okey. Dia pun teka-teka. Mungkin. Boleh juga guna cara tu. Okey. Memandu murid menggunakan, memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan dengan pelajaran. Jadi kadang kalau ada komputer bolehlah guna bahan-bahan yang ada kat situ. Ada yang boleh guna secara offline kan. Boleh kita dah boleh ambil siap-siap dah benda tu. Dah mainlah kat kelas. Boleh juga. Kalau tak ada internet. Jadi kita gunalah yang offline tu. Jadi kenalah ada kita punya kebijaksanaan. Kena cari, kena buat preparation dan rancang tadi tu lah. Back tu rancang. Okay, menggabung, merentas, mengaitkan pelajaran dengan tajuk, unit, isi pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. Okey, yang ini kita pergi kepada, kalau kita kat IPG, kita panggil KPPB lah kan sekarang ni kan. Capacity Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Maksudnya kita join lah 2-3 sekali subjek tu join. Kita ajar bahasa Melayu contoh. Kita ajar bahasa Melayu tetapi kita bagi contoh. Masa kita bagi bahan, bahan isi pelajaran kita tu bahan sains. Contoh, buat ayat. Jadi kita kata, okey bina ayat daripada gambar-gambar yang cikgu bagi ni. Tapi gambar-gambar yang kita bagi tu adalah gambar-gambar berkaitan dengan mata pelajaran sains. Tu nama dia. Dia gabungkan gitu dan akhirnya dia dapat 2. Dia dapat kemahiran berbahasa, dia dapat kemahiran sains. Okey, dilaksanakan dengan mengikut keperluan pelbagai aras keupayaan murid. Okey, dengan betul dan tepat. Okey, bimbinglah dengan betul dan tepat. Secara berhemah dan bersungguh-sungguh. Buatlah kerja semua bersungguh-sungguh. Tolonglah. Buatlah bersungguh-sungguh. Janganlah ambil sambil lewa. Janganlah ada layanan-layanan yang tidak memuaskan. Janganlah ada diskriminasi. Janganlah ada stigma. Janganlah ada apa lagi? Prejudis. Banyaklah benda-benda tu. Janganlah ada benda-benda ni. Okey, dah belajar dah dekat apa nama ni? Hubungan etnik. Jangan ada ethnocentrism. Okay, ethnocentrism. Kita nilai budak tu berdasarkan
kaca mata kita. Okay? Kita tak tengok berdasarkan kacamata student itu, murid itu. Ni janganlah buat, silalah ubah mindset. Okay, silalah ubah. Jadilah guru sebenar-benarnya. Okay, learning style. Semua orang dah kena faham ini. Kita kena fahamlah bahawa kita ni memanglah berbeza. Okay, kita ada learning style. Kalau ikutkan secara umumnya ada 3. Ada banyak lah. Tapi yang 3 ni umum. Sebab dia guna panca indera. Satu visual, satu auditory, satu kinesthetic. Okay. Bila buat visual, orang visual happy lah. Auditory dengan kinesthetic maunya tak suka. Auditory pula, ni apa, orang auditory happy, ye. Yang visual tak suka, kinesthetic tak suka. Yang kinesthetic tu kita buat kinesthetic, yang visual tak suka, auditory tak suka. Gitu. Jadi kena make sure lah benda tu. Mana satu dah yang sesuai untuk kelas kita. Nak join 2 sekali ke 3 sekali ke, pulang lah. Itu berdasarkan kreativiti merancang. Ini sebagai panduan lah sebenarnya. Visual, auditory, kinesthetic. Tengok dia ada beberapa contoh yang dia bagi, aktiviti-aktiviti yang ataupun bahan-bahan yang kita boleh gunakan. Okay. Kalau macam visual, kita boleh guna graph, illustration, PowerPoint, video, picture, articles. Ini untuk visual. Kalau untuk auditory, kita tengok one-on-one conversation, podcast. Sekarang ni popular lah dengan podcast kan. Group discussion, videos, oral presentation. Ini untuk auditory. Yang untuk kinesthetic, kita boleh hands-on activity. Buatlah apa-apalah. Walking meeting, role playing dan note taking. Okay, right, next. Tu contoh ya yang boleh diberi. Yang ni adalah multiple intelligence. Okay, semua orang rasanya dah pernah jawab dia punya soalan. Dia punya apa nama ni, soalan-soalan lah yang bila dikemukakan soalan tersebut kita boleh kira akhir sekali kita ni orang apa. Okay, yang mana satu kita ni. Okay, sama ada kita ni naturalist ke musical ke logical mathematic, existential ke interpersonal ke bodily, kinesthetic, linguistic, intrapersonal, spatial. Macam tu lah. Yang mana satu kita ni, bila kita jawab soalan tu, dia ada kiraan markah kat bawah tu. Bila kita jawab je markah tu, kita okay, punya aku ni orang muzik, gitu. Okay, dia ada kira-kiraan dia. Tak tahulah, harap-harap semua orang pernah lah jawab soalan tu. Dia punya soalan macam bentuk soalan selidik macam tu. Okay, pedagogi, tengok ya, ada pembelajaran berasaskan inquiry. Ni semua kena tahu sebab ini ada PAK 21. Okay, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, pendekatan STEM. Okay, semua ni kena tahu dia punya proses dia tu. Ini dia punya proses-proses sebagai contoh lah. Kalau nak buat inquiry tu, kalau nak buat inquiry, ini adalah dia punya macam senarai semak yang perlu kita buat. Kena ada penglibatan siapa, penerokaan, kena ada penerangan, kena ada pengembangan, kena ada penilaian. Jadi kena ni semuanya kena explore. Semua kena cari macam mana cara nak guna, ubah-ubahlah dalam kelas tu. Okay, pergilah kepada benda-benda yang happy-happy sikit, yang murid boleh belajar dengan cara yang enjoy. Kita nak enjoy tu. Enjoy je belajar, happy je. Cikgu ni masuk happy. Okay, ada satu masa tu Puan Hani pernah observe ada seorang senior, unit R, nama Pala Ganesh. Macam tu lah. Pernah jadi penyelia dia lah. Untuk Pala Ganesh, setiap kali pergi observe dia, memanglah ada benda-benda yang dia akan buat yang baru. Bukan, maksudnya sangat happy sangat murid dia. Ada satu keadaan kelas, dia boleh bawa gerakkan murid dia daripada kelas. Okay, di kelas, contohnya di kelas buat satu aktiviti. Okay, dalam masa 10 minit dalam aktiviti kelas. Daripada kelas, dia boleh bergerak pergi dekat luar. Pergi yang outside, yang kerja macam luar bilik darjah. Okay, aktiviti luar bilik darjah pula buat. Berada di luar bilik darjah dengan aktiviti yang dia dah rancang. Okay, dia dah rancang semua bu. Okay, settle. Pergi daripada luar bilik darjah, masuk balik dalam bilik darjah dengan waktu yang sangat cantik, masa yang sangat cantik. Tak ada langsung kata lebih masa ke apa, tapi memang sangat cantik. Okay, dia yang Pala Ganesh tu lah. Jadi sepanjang yang Puan ni observe dia, sangat bagus.
setiap aktiviti yang dia rancang, dia buat app sendiri, buat permainan. Dia mengajar sejarah. Masa tu Puan Hani observe dia sejarah, dan masa penyampaian itu memang budak enjoy. Selalu sejarah orang menyampah kan. Apalah cikgu ni ajar zaman air batu lah, apa ke benda, tak apa, tak tahu. Tapi bila Puan Hani melihat saudara Pala Ganesh mengajar, rasa-rasanya memang tak nak keluar daripada kelas dia mengajar. Kita pun sama-sama happy sangat dalam kelas tu. Murid-murid dia happy, belajar, tanya balik, tahu apa dia, boleh jawab, faham. Dengan map peta-peta semua tunjuk kat mana, sangat jelas. Itu contoh yang Puan Hani boleh cakap best student lah sebenarnya. Projek, okey. Projek dia punya ni membina soalan utama, suara dan pilihan murid, kemahiran ni yang suara murid dan pilihan murid, rasa-rasanya harap-harap dah tahulah teacher's voice dan juga student voice. Itu antara suara tu, suara murid. Apa suara murid? Student voice yang student tu nak. Jadi kita kena ada mendengar suara murid. Jadi melalui macam mana kita nak tahu suara murid tu? Okay, antara aktiviti yang kita boleh buat untuk mendengar suara murid tu, itulah yang kita panggil parking lot tu. Dia ada kertas dan dia akan tulis dalam kertas tu. Dia kata, cikgu saya tak faham ini, cikgu ni, cikgu tu, cikgu saya penyampah, cikgu, dia akan tampal dekat box, dekat lot tu, ada lot, ada dia punya parking tu, parking lot tu. Dia akan tampal kat situ. Jangan tulis nama dia, tak payah tulis nama. Tulis, tampal kat situ, nanti cikgu akan kutip. Cikgu kutip, cikgu akan baca lah apa yang dia cakap. Okay, itu nama dia student voice, suara murid. Jadi kita kena dengar apa murid cakap, suara murid. Ada satu lagi teacher's voice. Teacher's voice tu untuk pentadbir lah. Kalau jadi guru besar, kita kena dengar suara cikgu-cikgu lah, teacher's voice. Ini bagaimana pembelajaran berasaskan projek. Jadi nanti cara-caranya tu kena carilah macam mana nak buat pembentangan produk. Akhir sekali kena ada presentation, ataupun yang selalu Cik Zul sebut nama dia ialah showcase. Selalu Cik Zul sebut perkataan dia ialah showcase akhirnya. Jadi dia akhir sekali kita suruh dia present. Present lah, buat showcase apa produk yang dia dah buat tu. Dia buat produk apa. Kita pun tengok, oh okey, macam tu lah. Ikut level dia. Projeknya, projek mudah. Projek level apa yang kita nak ajar pada student kita lah. Pada murid kita, level dia apa. Isi dia apa. Itu kita kena kaitkan. Itulah kepandaian kita untuk merancang. Okey, 4.4. Tadi kita dah pembimbing kan? Kita dah bimbing lah. Kita dah jadi pembimbing lah. Alright. Sekarang 4.4, kita adalah sebagai seorang pendorong. Kita kena mendorong dia. Pujuklah dia, doronglah dia suruh buat. Jadi guru mendorong minda murid. Nak dorong apa? Dorong minda dia. Dorong kognitif dia. Okey, bagi metakognitif tu bergerak sikit. Okey, mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang. Okey, macam mana nak gerak minda dia tu? Nak bawa dia ke arah yang kita nak. Apa yang kita nak tu, isi pelajaran yang kita nak tu, kita nak bawa dia ke situ. Okey, supaya dia bergerak, otak dia berfikir apa lagi, next. Mungkin dia akan boleh bagi idea lebih lagi. Unexpected, yang tak dijangka-jangka kan. Dapat pula, okey, bagus, dapat idea gini. Okey, jangan kita pandang sebelah mata kita kata, alah budak pun dah satu je. Tak, budak jajan satu pun ada yang boleh mengeluarkan idea yang bagus. Pendorong minda, okey. Untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah, soft skill murid. Ni kita maksudnya kita nak dorong more to motivasi dan juga more to soft skill dia, insaniah dia lah kita nak dorong ini. Okey, merangsang murid berkomunikasi. So dia bercakap. Terutama sekali yang senyap, yang tak pernah bercakap dalam kelas. Tolonglah raikan dia. Bagilah dia peluang untuk bercakap. Dan selepas dia bercakap, bagilah motivasi. Supaya nanti next dia nak bercakap. Wah, well done lah, bagus lah. Cuba cakap macam tu. Jangan lokit-lokit sangat. Janganlah kedekut. Cuba cakap, bagus, baik. Ni yang cikgu nak. Macam ni. Good boy, good girl.
Merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Maksudnya dia boleh bekerjasama dengan kawan dia tu. Boleh kerja, orang panggil, orang perak tu boleh kerja kan? Boleh kerja. Bolehlah buat kerja tu sama-sama. Tak adalah gaduh-gaduh. Tak adalah seorang je yang buat. Dia tak nak orang lain buat. Dia je buat semua. Tak boleh. Cikgu nak tengok benda ni. Okay, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Bila kita kemukakan soalan, penyoalan, kita panggil teknik penyoalan. Okay, bila kita mengemukakan teknik penyoalan tu, make sure lah kita gerakkan kepala dia tu. Okay, maksudnya kita cuba untuk menarik dia, menarik minda dia tu supaya berfikir dan mengeluarkan idea-idea yang dia boleh lah setakat level dia lah. Mengajukan soalan mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kita bagi dia masalah yang berdasarkan masalah, berasaskan masalah tadi itulah. Okay, yang tu based learning tu. Problem based learning tu. Problem based learning tu kita bagi dia masalah, kita cubalah bawa dia ke arah penyelesaian masalah. Okay, kita kata yang pernah kita buat kat rumah, yang ni, kita cubalah gerakkan minda dia tu. Okay, bawa. Orang kata pandu dia, pandu dia. Okay, mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Maksudnya, bagi rotation lah. Kalau buat group work ke, suruh hari ni orang ni jadi ketua. Next, orang lain pula. Jadi kita bagi peluang untuk semua orang melibatkan diri. Kalau orang ni jadi ketua kelas, kadang-kadang kita tukar. 2 bulan dia, 2 bulan next orang lain pula, 2 bulan next orang lain pula. Macam tu. Tukar-tukar. Supaya semua orang merasa untuk jadi pemimpin. Okay, menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Kita bagi dia peluang. Kita nak supaya mereka bertanya dan jangan rasa takut, jangan rasa malu. Cuba kita pecahkan. Okay, kita pecahkan rasa takut dia tu. Menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Kalau yang kendiri ni, mungkin kita bagi dia suruh dia explore ke dekat website ke. Sekarang ni zaman-zaman begitulah kan. Kita kata cikgu nak nanti balik, cari dah tajuk ni, cari dah gambar ni. Nanti kita share dengan kawan-kawan. Kita bagilah dia kerja-kerja tu. Berdasarkan objektif semua secara berterusan. Yang pertama tadi ialah mendorong minda. Yang kedua ialah mendorong emosi. Kita nak dorong emosi dia. Kita nak bawa emosi dia tu supaya stable, supaya happy, supaya tak stres. Macam tu. Mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang. Jadi emosi ni ialah memberi pujian, galakan. Kita bagi dia puji sikit. Tak rugi kan puji. Memberi penghargaan, lepas tu bagi star, bagi smiley ke emoticon ke, apalah apa yang boleh dibagi. Bagi star. Happy tu. Chop star ke. Itu je pun. Tak ada buat apa tapi dah happy. Murid dah happy dah pun. Tunjuk kat Mak tengok dapat 5 star. Happy tu. Memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan, memberi respon, suruh dia yakin. Suruh dia yakin. Dia nak tanya, tapi jangan cakap, alah kamu ni tanya soalan bodoh. Jangan cakap macam tu. Dia tanya soalan, bagus soalan tu. Kita pun cubalah. Putar soalan tu supaya dia jadi lebih bagus. Prihatin terhadap keperluan murid. Tengok kalau murid tu tak ada kursi dalam kelas ke, murid tu tak ada pensel ke apa ke, prihatinlah dengan keadaan itu. Janganlah kita ni tak ada tak apa, kamu duduk luar. Cikgu-cikgu dulu macam tu. Tak bawa buku. Kamu tak bawa buku, kamu duduk luar. Tak payah belajar hari ni. Dirilah kita di luar. Terlupa bawa buku. Jadi tak belajarlah kita pada hari tu. Ini adalah yang keempat. Guru sebagai pendorong. Ni kemahiran penyoalan. Macam mana kita nak suruh dia menyoal tu. Ni kita kena fikirlah cara dia macam mana. Ni adalah alat-alat yang boleh digunakan. Ada alat taksonomi Bloom, peta pemikiran, lembaran pengurusan grafik, ada 6 thinking hacks, ada IT Max. Lepas tu tugasan pula ada problem based learning, project based learning,
inquiry based learning, STEM, ni semua ni boleh digunakan masa mengajar nanti. Walaupun ngajar online, boleh je, tak ada masalah. Yang penting kita yang kena setting, rancang. Alright, ini adalah kita sebagai penilai. Yang ni semua orang dah faham kalau penilai tu kita yang buat cara bagaimana kita nak mentaksir murid kita tu. Okey, bagaimana yang tadi yang Puan Hani dah cakap, iaitu PBD. Okey, gunalah apa yang ada yang telah diberitahu dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, yang telah diajar oleh pensyarah-pensyarah masing-masing. Jadi guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Semua yang kita nak nilai tu mestilah terancang. Tak adalah pergi terkejah-terkejah, pergi soal-soal jawab macam tu, tak ada, tak boleh. Okay, biasanya dia akan ada senarai semak. Kita tahu pelajar 1 apa pencapaian dia, pelajar 2 kat mana pencapaian dia, pelajar 3 kat mana pencapaian dia. Kita tahu level-level murid kita tu duduk di mana. Itu adalah cikgu yang bagus. Untuk mengesan tahap penguasaan murid, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PDPC. Tadi kita dah senaraikan tu, macam-macam boleh guna. Menjalankan aktiviti pemulihan pengayaan. Okey, kalau ada yang tak dapat lagi kemahiran yang kita ajar tu, silalah buat pemulihan. Dan kalau siapa yang tera-tera sangat tu, buatlah pengayaan. Tambahkan lagi latihan untuk dia supaya dia lebih mantap. Supaya dia lebih tahu dan dapat kemahiran yang kita nak dia dapat. Memberi latihan tugasan berkaitan dengan pelajaran. Bagi latihan. Memanglah kena banyak latihan sebenarnya. Kita tak boleh main cakap-cakap je. Okey. Latihan yang kita bagi tu adalah untuk memantapkan lagi murid kita. Jadi dia buat latihan tu, dia berfikir. Dia kata, dia akan berfikir, macam ni rupanya buat ayat, macam ni nak kira. Macam tu. Okey, membuat refleksi PDPC. Jadi nanti apa-apa pun kita kena buat refleksi. Apa yang telah kita buat tu. Kan ada apa yang kita buat tu bagus ke, tak bagus ke. Apa-apa pun memanglah refleksi tu sangat penting. Kalau dari segi Islamik kita panggil muhasabah lah kan. Jadi kita kena refleksi lah, kena tengok, renungkan balik. Apa yang kita buat tu okey tak? Bagus ke tak bagus? Kalau tak bagus, kat mana tak bagus? Kat mana yang nak tambah baik? Tu kita kena fikirkan sebenarnya. Yang lepas ajar dah settle. Menyemak, menilai hasil kerja, gerak kerja, latihan, tugasan. Jangan tak semak pula. Bagi kerja berlambat-lambat, tak semak. Biar aja macam tu. Kalau kita tak semak, kita tak tahu pencapaian murid kita tu mana, level mana dia. Bila kita menyemak tugasan kerja yang dibuat, kita tahulah yang mana dia salah, part mana yang dia salah, part mana yang dia tak okey. Barulah kita tahu. Dilaksanakan dengan berdasarkan objektif pelajaran, mengikut ketetapan arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa secara menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan. Dua perkataan cukup dengan satu cukup, satu cakup. Cakup semua sekali lah. Meliputi semua murid dan secara berterusan, konsisten, segera. Okey. PBD memang buat secara berterusan. Tapi dia ada jugalah yang formatif. Mana mungkin dalam masa satu topik dah habis tu kita buatlah formatif. Itu pun kita boleh uji dengan pelbagai cara. Tak semestinya ujian kertas pensel. Ini yang tadi yang memang telah disenaraikan apa yang ada dalam PBD. Bolehlah cuba nanti buat kuis, bercerita, main peranan, projek mudah, permainan dan aktiviti lain yang sesuai. Jadi ini yang terakhir sekali. Murid sebagai pembelajar aktif. Jadi kita nak tengok apa yang ada kat sini. Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Jadi apa yang kita sampaikan kepada murid itu make sure lah berkesan. Meninggalkan bekas. Wah, percintaan kita yang pertama meninggalkan bekas yang sangat tragis. Tu tragis, kita tak nak tragis. Kita nak meninggalkan kesan yang sangat positif. Ilmu yang dapat tu dia masuk, dia tahu macam mana, faham, nak connect, connecting the dot lah pula kan. Jangan lupa tu, connecting the dot, nak connect lagi dalam kehidupan dia seharian. Okey, kita tengok. Murid sebagai pembelajar aktif ni untuk menguasai kemahiran dan pengetahuan serta mengamalkan nilai yang positif. Yang tu memang tak boleh lari, 3 benda ni. 1 kemahiran, 1 pengetahuan, 1 nilai.
3 benda tu. Apa-apa pun kita fokuskan 3 benda tu lah. Memberi respon berkaitan isi pelajaran, ada tak dia beri respon? Kalau dia bagi respon yang bagus, maksudnya budak tu okey lah. Berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti, memang dia ada communication. Melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif, boleh bekerjasama dengan orang. Memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran. Ada tu lah kadang-kadang kita unexpected soalan daripada murid tu, yang ada kait dengan apa yang kita ajar tetapi lebih advance, lebih lagi. Dia tahu contoh, dia bagi contoh, cikgu, saya kan, dia bagi contoh tu. Jadi kita kata, wah, bagus ni. Okey, mengemukakan soalan berkaitan dengan isi pelajaran. Dia tak faham apa ke, dia nak nak kuatkan dia punya pemahaman ke, dia tanyalah soalan. Mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid, isu lokal, isu yang biasanya adalah isu global. Membuat keputusan menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti pembelajaran. Ini adalah keseluruhan apa yang kita katakan sebagai murid, sebagai pembelajar aktif. Dia sangat aktif. Apa yang kita ajar, input yang kita bagi semua dia dapat. Selaras dengan objektif pelajaran, ini rujuk balik pada DSKP, dengan yakin, secara berhemah, saling menghormati dan bersungguh-sungguh. Sebab itulah dalam DSKP, dia punya tahap penguasaan yang akhir tu, sampailah perkataan misali. Jadi misali tu maksudnya murid yang kita ajar tu, dia dah boleh jadi contoh kepada orang lain, pada kawan-kawan dia yang lain. Dia dah sampai level tu dah, barulah munculnya misali. Okey, untuk memastikan murid aktif, ni back tu balik dah, tunjuk-tunjuk balik dah benda-benda yang perlu ada sesemua ni. Ini adalah penggerak-penggeraknya lah. Macam mana kita nak gerakkan pemikiran murid kita dengan benda-benda semua ni. Nak pastikan dia aktif, kita gunalah semua bahan-bahan yang kita ada ni. Okey, apa saja channel, apa saja platform yang kita boleh gunakan untuk memastikan murid kita aktif. Gerakkan minda dia, guna cara yang macam-macam supaya dia happy dan menarik dalam kelas. Itu yang sebenarnya guru yang sangat hebat. Secara keseluruhannya memang kita ada dalam standard 4. Okay, standard 4 dalam SKPMG2 ada 6. Okay, ada 6 perkara, ada 6 peranan kita sebagai seorang guru. Okay, dalam kita mengendalikan PDPC. Jadi kita ada untuk melahirkan seorang guru yang sangat berkualiti. Jadi kita kenalah menguasai, menjalankan, ikut, berpandukan kepada garis panduan yang telah dibuat ini. Iaitu 6 kita punya standard. 1 ialah kita sebagai perancang. Yang kedua kita sebagai pengamal. Yang ketiga kita sebagai pembimbing. Yang keempat kita sebagai pendorong. Yang kelima kita sebagai penilai. Yang keenam murid pembelajar yang aktif. Okey, ini semua sila masukkan dalam kepala semua orang. Supaya ini adalah panduan kita. Mana-mana kita pergi, mana-mana kita nak ngajar. Apa yang kita nak ajar, ini adalah panduannya. Yang kita kena faham dan kita kena sedar. Jadi yang tunjukkan dalam gambar tu, kita tengok ada stop, ada extra mile. Jadi kita sendirilah yang memilih untuk menghasilkan student yang macam mana. Adakah kita nak hasilkan student yang setakat yang kita ajar stop kat situ sahaja, ataupun kita nak menghasilkan student yang dia boleh pergi jauh lagi. Okay, ilmu yang kita bekalkan kepada dia itu adalah ilmu yang boleh dia gunakan dalam kehidupan dia selama-lamanya. Okay, dia boleh go further lagi. Tapi lagi, pergi lagi. Okay, itu dah secara keseluruhan apa yang dikatakan sebagai SKPMG2. Jadi jangan sekarang pergi sekolah tak tahu. Apa SKPMG2 ni tak tahulah. Pesyalah tak pernah ajar lah. Jangan cakap macam tu ya. Semua orang ni, bakal-bakal guru yang hebat-hebat ni, tolonglah kuasai SKPMG2, tengok dan menjiwai. Okey, bukan sekadar tahu saja, tahu dan menjiwai. Serapkan dia dalam diri masing-masing untuk menjadi seorang guru yang hebat. Okey, tolonglah. Sebab bila guru yang hebat, maka lahirlah murid yang hebat.